Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Amir Aiman bin Azamir bernombor matrix A170774. Hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah-masalah yang dihadapi ketika era pandemik COVID-19. Yang pertama adalah kesan daripada segi fizikal. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, pelajar-pelajar universiti sudah biasa dengan persekitaran fizikal untuk sesi pembelajaran, bilik kuliah serta mempunyai jadual dan peraturan harian yang menyebabkan mereka diperlukan untuk hadir ke kelas-kelas tertentu. Namun begitu, keadaan selepas PKP iaitu semasa semua pelajar digalakkan untuk berada di rumah dan mengadakan sesi pembelajaran secara maya, pelajar-pelajar telah menyesuaikan diri dalam keadaan santai dengan hanya perlu berada di rumah tanpa memikirkan persekitaran formal yang dihadapi di universiti. Sebagai contoh, mereka boleh bersiap ke kelas hanya dengan menghidupkan laptop sambil memakai pakaian yang selesa. Oleh sebab itu, ia akan menyebabkan para pelajar mula berkelakuan malas dan tidak bersemangat kerana mereka terlalu selesa dengan persekitaran di rumah. Selain itu, kesesuaian menyiapkan tugasan berkumpulan mendapat peratusan yang tinggi dalam kategori memberikan kesan kepada kajian aktiviti berkumpulan. Hal ini disebabkan oleh keadaan semasa yang memerlukan penjarakan sosial. Interaksi sosial secara fizikal adalah terhad dan seeloknya dielakkan kecuali bagi ahli keluarga terdekat. Hal ini akan memberikan impak kepada para pelajar dalam melakukan perbincangan secara kumpulan. Walaupun perbincangan secara maya masih boleh dilakukan, kemungkinan besar terdapat beberapa kekangan dan masalah yang berlaku dalam interaksi tersebut. Sebagai contoh, kekangan masalah internet. Tidak kesemua pelajar mempunyai kemudahan internet yang berjauh lebar tinggi. Jika pembelajaran secara berkumpulan di universiti, faktor persekitaran dapat menyediakan suasana yang membolehkan para pelajar berinteraksi secara fizikal dan memudahkan tempoh perbincangan. Masalah yang kedua adalah daripada aspek mental. Hal ini adalah bersesuaian dengan perasaan para pelajar universiti. Ia adalah selari dengan artikel oleh Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser iaitu CARE. Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP adalah kebanyakannya cenderung ke arah tekanan dan serangan panik. Mengambil contoh situasi pelajar-pelajar yang tinggal di IPT sepanjang PKP, ada di antara mereka yang mengalami tekanan dan berisiko menghadapi masalah kesihatan mental sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mereka perlu dibantu melalui amalan gaya hidup sihat, khidmat konsultasi kesihatan mental sekiranya perlu. Berjauhan dari keluarga di samping tidak dapat melakukan aktiviti rutin yang digemari boleh mempengaruhi kesihatan emosi pelajar. Bahkan keluarga mereka turut terkesan dan bimbang dengan keselamatan, kebajikan dan cabaran yang perlu dilalui oleh anak mereka sepanjang PKP dilaksanakan. Selain itu, tugasan yang terlampau banyak dengan tarikh penyerahan yang cepat boleh membuatkan kombinasi emosi yang melampau dan kebanyakan pelajar mengatasi masalah tersebut dengan cara yang berlainan. Di samping itu, masalah teknikal yang disokong oleh data yang mengenai masalah internet menunjukkan bahawa kemungkinan terdapat sebilangan pelajar yang boleh berasa cemas dan panik jika mengalami situasi seperti terputus internet ketika hendak menyerahkan tugasan. Selain itu, kemungkinan mendapat tekanan daripada ahli keluarga sepanjang tempoh pembelajaran juga merupakan faktor daripada aspek mental. Oleh itu, wajarlah para pelajar menghadapi masalah tersebut. Cadangan yang diajukan daripada aspek fizikal adalah melakukan ulang kaji selepas tamat kelas sebagai salah satu cara untuk belajar secara atas talian dengan lebih efisien. Kerana menurut kajian, mengulang kaji selepas kelas dapat membantu pelajar mengingati dan lebih menguasai pembelajaran yang dipelajari, serta para pelajar dapat membandingkan nota yang diambil dari sumber rujukan dan nota daripada pensyarah. Cadangan yang kedua adalah daripada aspek emosi. Menjaga kesihatan mental iaitu mendapatkan tidur yang secukupnya. Hal ini kerana pelajar digalakkan untuk bekerja keras dan banyak mengulang kaji semasa peperiksaan atau sebelum menjalani kuliah. Namun ada masanya pelajar perlu berehat dan tidur. Secara tidak langsung, ini akan membawa kepada implikasi kesihatan mental dan fizikal terhadap pelajar. Menurut kajian, tidur yang mencukupi dapat membantu pelajar memperkuatkan memori dan kemahiran yang dipelajari serta dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah, konsentrasi dan produktiviti. Selain itu, kekurangan tidur boleh menyebabkan emosi terganggu dan tekanan. Sementara mengekalkan corak tidur yang sihat iaitu dengan tidur yang mencukupi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosi. Sekian, terima kasih.